الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Saya menyuruh diri sendiri dan juga tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara. Yang pertama, melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, meninggalkan apa sahaja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 123, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Maksudnya, dan takutlah kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya seseorang tidak dapat menggantikan atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong daripada azab sengsara api neraka Allah Ta'ala. Suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri begitu terasa dengan pelbagai cara sambutannya, sama ada melalui rumah terbuka, majlis-majlis kerakyaan, yang merupakan Aidilfitri ini adalah anugerah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ialah untuk meraihkan kemenangan umat Islam yang melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Ketika kita menyambut Syawal yang mulia ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Kita menghitung diri kita, sama ada hawa nafsu yang telah kita lawan, sama ada hawa nafsu yang telah kita perangi dan kita musuhi sepanjang Ramadan yang lalu. Adakah hawa nafsu ini masih menjadi musuh kita ataupun menjadi kawan kita pada bulan Syawal yang mulia ini? Hawa nafsu yang telah dididik, yang telah diasuh sepanjang bulan Ramadan yang lalu, bukan hanya membawa erti kepada orang mukmin hinggalah berakhirnya Ramadan sahaja, tetapi sebaliknya hawa nafsu yang dididik pada bulan Ramadan adalah untuk kegunaan kita pada bulan Syawal yang mulia ini. Marilah sama-sama kita bermuhasabah apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, melalui solat tarawih, solat berjamaah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada amalan-amalan ini masih kita teruskan pada bulan Syawal yang mulia ini. Maka jika amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu masih diteruskan pada bulan yang Syawal ini, maka itulah kesan daripada pendidikan, tarbiyah, latihan yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyemak diri kita
bagaimana hak dan juga tuntutan kita dengan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan yang lalu, Al-Quran dijadikan teman yang paling rapat dengan diri kita. Al-Quran dijadikan bisikan, Al-Quran dijadikan bualan, Al-Quran dijadikan sebagai pembuka bual bicara kita. Dan Al-Quran menjadi perhiasan dalam kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, marilah sama-sama kita muhasabah. Di mana Al-Quran pada bulan Syawal? Sama ada berada di dalam rak-rak almari di rumah kita, ataupun mereka yang berjaya menawan hawa nafsu akan melangsungkan apa yang telah mereka gunakan Al-Quran pada bulan Ramadan yang lalu. Imam Ibn Kathir menyebutkan ada 5 perkara tuntutan hak Al-Quran kepada orang mukmin. Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu sunnah, suatu perkara yang sangat dituntut dalam Al-Quran. Dan ini menjadi sebagai budaya amalan orang Islam, khususnya kita di Malaysia ini. Alhamdulillah, sebahagian daripada kita ini menghabiskan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan yang lalu. Dan sebahagian daripada yang lainnya cuba untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan pada bulan Ramadan yang lalu. Tuntutan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir kepada Al-Quran ialah untuk kita memahami apa yang disebut, apa yang cuba disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada makna jika Al-Quran hanya meniti di bibir-bibir kita sahaja, tetapi Al-Quran mesti difahami maksud apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan yang ketiga kepada Al-Quran ialah untuk kita mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, tuntutan kita kepada Al-Quranul Karim ialah misi kita menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, tuntutan yang kelima, umat Islam, hak Al-Quran kepada kita ialah kita mesti menegak, memperjuangkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Muslimin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berjayanya tarbiyah Ramadan, maka hasilnya boleh kita lihat pada bulan Syawal. Jika Ramadan kita mentaati Allah seolah-olah Allah sentiasa melihat kita, maka janganlah kita menjadi hamba kepada Ramadan. Sebaliknya, mereka yang menjadi kepada hamba Allah akan sentiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kira mereka berada di bulan Ramadan maupun pada 11 bulan yang lain. Sidang Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penerusan suatu latihan yang diberikan oleh Nabi SAW setelah berlalunya Ramadan, maka dihadiahkan lagi satu upacara, satu program yang perlu kita laksanakan bersama, supaya program ini akan menentukan adakah kita ini menjadi golongan hamba Ramadan ataupun hamba Allah yang akan sentiasa mengejar, akan sentiasa mencari apa sahaja benda-benda yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita berada di bulan Syawal ini, Nabi SAW pernah menyebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma itba'ahu sittan min Syawal kana siyami dahri. Barang siapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan, maka diteruskan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya ialah berpuasa selama setahun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sabda Nabi SAW, maksudnya, sesiapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, nescaya Allah akan menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka inilah ganjaran tawaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya puasa selama setahun. Sidang Jumaat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah sekalian, firman Allah dalam surah An-Naml ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innal maluka idza dakhalu qaryah
afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Maksudnya raja perempuan itu, iaitu Raja Balqis, berkata, sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia kepada golongan yang hina. Dan demikian itulah apa yang mereka akan lakukan. Sesuai dengan sambutan hari raya, kita juga dihadiahkan dengan sambutan hari kemerdekaan negara yang ke-54. Marilah sama-sama kita melihat perbezaan antara dua golongan yang menyambut dua perayaan yang cukup besar kepada kita pada hari ini. Golongan yang ditarbiyah pada bulan Ramadan yang lalu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana mereka telah berjaya mendidik hawa nafsu mereka daripada melakukan sebarang maksiat kepada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, tetapi dalam bulan Syawal mereka terjebak, mereka tergolong, mereka termasuk dalam golongan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelbagai perkara. Dua golongan ini cukup berbeza darjat dan bagaimana kesan hasil daripada puasa di bulan Ramadan yang lalu. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, bulan kemerdekaan seharusnya diisi dengan makna kemerdekaan dalam Islam. Merdeka yang diungkapkan oleh Rub'i bin Umair ketika menjawab pertanyaan Rustam, iaitu seorang daripada Panglima Parsi ketika berlakunya peperangan Al-Qadisiyah. Kata Rub'i, Allah telah mengutuskan kami untuk memerdekakan sesiapa yang dikehendaki dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerdekakan manusia daripada kesempitan dunia kepada kelapangan dan luasnya akhirat, daripada belenggu kezaliman agama yang lain yang sesat daripada Islam. Bermaksud daripada kata-kata Rub'i bin Umar ini membawa erti kepada kita bahawasanya merdeka yang sebenar ialah merdeka daripada tuntutan hawa nafsu, merdeka daripada tongkongan kita takut kepada manusia. Sebaliknya merdeka yang sebenar ialah kita taat, kita patuh, kita tunduk dan kita sentiasa mentaati apa yang telah disebut, apa yang telah disuruh, apa yang telah diajar dalam agama Islam yang disampaikan melalui agama Allah yang mulia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, arti kemerdekaan juga perlu ditafsirkan bagaimana bentuk penjajahan, suatu bentuk kolonisme, satu bentuk usaha untuk menawan pemikiran umat Islam yang menjadi suatu perkara agenda musuh-musuh Islam sejak zaman berzaman. Tiga perkara yang menjadi tujuan, menjadi hajat golongan penjajah kepada siapa sahaja golongan, kawasan, negara, rakyat yang dijajah oleh mereka. Yang pertama, mereka akan mendapatkan gold ataupun kekayaan mengikut apa yang ada di dalam bumi tersebut. Hasil mahsul kekayaan yang ada di sebuah kawasan itu, maka matlamat penjajah ialah untuk mendapatkan kekayaan daripada hasil bumi tersebut. Yang kedua ialah mereka cuba untuk mengusahakan God. God ini bermaksud Tuhan. Mereka cuba untuk menyebarkan agama mereka supaya agama mereka menjadi kuat, supaya agama mereka menjadi pendukung, supaya agama mereka menjadi panduan kepada agama-agama yang lain. Sebab itulah usaha-usaha murtad ini akan sentiasa berlangsung, kerana inilah matlamat mereka dalam apa jua tindakan, apa jua usaha, apa jua program yang dilakukan. Dan G yang ketiga ialah glory, iaitu mereka untuk bawa kemasyhuran. Mereka akan bawa budaya politik mereka ke dalam masyarakat yang dijajah oleh mereka. Maka marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Merdeka yang sebenar ialah kita bebas daripada pemikiran yang telah ditinggalkan oleh 3G yang diserahkan oleh penjajah sebelum daripada ini. Mereka bawa budaya agama mereka, tetapi walaupun jasad pemerintahan mereka sudah tidak ada,
tetapi apa yang telah ditinggalkan oleh mereka masih diamalkan oleh umat kita pada hari ini. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kebanyakan negara Islam pada hari ini diserang dalam pelbagai bentuk serangan. Walaupun serangan ini bukan hanya tujuan untuk mereka menjajah secara fizikal negara orang Islam, tetapi dalam masa yang sama mereka cuba untuk memasukkan unsur-unsur yang akan boleh memecah belahkan umat Islam. Untuk unsur-unsur ini boleh membawa kepada penyakit yang besar kepada umat Islam. 5S yang menjadi serangan, menjadi senjata golongan Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam. Dan ingatlah kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan redha, tidak akan berdiam diri, tidak akan duduk saja orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu orang Kristian, selagi mana kita orang Islam tidak mengikuti apa yang telah mereka ajarkan kepada kita. Maka inilah menjadi tujuan kepada mereka. 5S. S yang pertama menjadi serangan kepada umat Islam, iaitu song, hiburan lagu, budaya hedonisme yang cukup merebak, membarah dalam masyarakat kita. Budaya hiburan ini cukup melampau kepada anak-anak muda, adik-adik kita yang berada di institusi pengajian, sama ada pengajian tinggi maupun rendah. Mereka mengginakan lagu-lagu yang diciptakan oleh golongan-golongan ini. Akhirnya lagu-lagu yang diciptakan ini akan melalaikan kita semua, akan membawa menghanyutkan fikiran kita semua, sehingga kita tidak mengabaikan, sehingga kita tidak memikirkan apa yang akan berlaku kepada agama Islam yang mulia ini. Yang kedua yang cuba disebarkan menjadi agenda kepada Yahudi dan Nasrani ialah spirit, yang mana spirit ini dijadikan sebagai suatu candu, bahan yang memabukkan umat Islam, dengan botol-botol arak yang dijadikan sebagai suatu iklan kepada masyarakat kita. Ia akan menjadi sebagai suatu keseronokan, suatu kehendak kepada orang-orang muda. Yang akhirnya golongan muda akan mudah terpedaya dengan agenda jahat ini. Yang ketiga iaitu seks. Seks ini merupakan salah satu agenda jahat Yahudi yang cuba merosakkan akidah umat Islam melalui dengan penonjolan pakaian-pakaian yang cukup menjolok mata. Akhirnya pakaian yang disebutkan dalam Islam, pakaian mengikut sunnah Nabi SAW, ditinggalkan kerana atas alasan ini tren yang baru, meninggalkan budaya-budaya yang lama. Ini ketinggalan zaman dan sebagai lagi alasan yang diberikan oleh anak muda kerana mereka telah berjaya ditusuk, mereka telah berjaya disuntik oleh agenda jahat musuh-musuh Islam. Ingatlah amaran Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya, lebih baik seorang daripada kamu menikam kepalanya sendiri dengan jarum besi daripada dia menyentuh perempuan-perempuan yang tidak halal bagi mereka. Maka agenda seks oleh golongan Yahudi Nasrani ini juga akhirnya membawa penyakit besar kepada masyarakat kita. Bagaimana statistik kita lihat, setiap 17.5 minit dalam negara kita akan melahirkan seorang bayi di luar nikah. Inilah agenda yang akhirnya menyebabkan orang Islam hanyut dengan agenda jahat yang ditinggalkan oleh penjajah dalam bentuk agenda yang tersembunyi. Yang keempat iaitu sport, sukan yang menjadi kegilaan kepada anak-anak muda maupun pelbagai peringkat golongan. Anak-anak kita sanggup bangun 3-4 pagi untuk melihat perlawanan bola. Akhirnya mereka tertewas, tertidur, dan akhirnya mereka tertinggal solat subuh yang menjadi kewajipan kepada umat Islam. Maka hiburan ini juga menjadi sebagai suatu keseronokan kepada umat Islam pada hari ini. Yang kelima, agenda Yahudi dan Nasrani juga untuk merosakkan akidah umat Islam, menghanyutkan umat Islam melalui smoke ataupun rokok, yang akhirnya pada hari ini ramai di kalangan masyarakat kita menemui ajal, meninggal, yang dipuncakan bermula daripada menghisap rokok yang diciptakan oleh Yahudi menjadi musuh kepada agama Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, mari samalah kita merdekakan diri kita, bebaskan diri kita daripada penjajahan,
dalam bentuk apa sahaja, pemikiran, pakaian, tindak tanduk kita, percakapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, agar Islam yang sebenar menjadi sebagai tujuan, menjadi sebagai tafsiran kepada kemerdekaan yang perlu kita capai bersama. Mudah-mudahan nikmat merdeka yang diberikan oleh Allah Ta'ala membawakan kita bahagia di dunia ini dan insya-Allah berjaya juga di hari akhirat. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-97 hingga 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Maksudnya, patutkah penduduk negeri ini bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka tidur? Atau patutkah penduduk negeri ini berasa sedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab Allah kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.